Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda awal ni. Kami bawakan dari COP28 yang berlangsung di Dubai pada ketika ini. Apabila turun ke sini, sudah pastilah kita dapat percambahan idea dan juga penyertaan ramai sekali daripada ketua-ketua negara sehinggalah kepada para saintis, ahli ekonomi dan juga pembuat dasar dan sebagainya. Tapi kami tidak boleh melupakan rakan strategi kami di UN Habitat. Saya bersama dengan Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami sekali lagi di Astro Awani, pengarah eksekutif untuk UN Habitat. Satu perkara penting ialah kita dah di UNHA, pernah juga berada di WEF dan sebagainya. Tapi yang lainnya untuk COP28 ini, apa yang kita perlu fahami untuk rakyat teramai di luar sana? Benar, ini perubahan iklim, tapi ini juga komitmen yang lebih besar daripada negara-negara anggota dan juga menyaksikan kepimpinan negara yang begitu ramai di Dubai pada kali ini. Apa yang pentingnya, Datuk Seri? Terima kasih Astro Awani. Saya Maimunah Muhammad Sharif, Anda Sekretari Jeneral dan juga pengarah eksekutif UN Habitat. Soalan tadi, apakah pentingnya COP28? Pada pendapat saya, COP28 ini di Dubai, ini adalah kali pertama saya nampak begitu ramai head of state dan juga stakeholders. Sampai saya dipahamkan 84,000 dan 3,000 media hadir bersama. Dan topik yang dibincangkan di sini adalah berkaitan kan apakah tindakan oleh negara-negara untuk melaksanakan janji-janji yang telah dibuat sebelum COP28 ini, terutamanya dari segi investment, dari segi janji-janji. Saya nyatakan janji-janji Global North kepada Global South. Ini adalah penting. Di sini kita ingin melihat kepada komitmen kepada negara-negara yang telah pun membuat komitmen semasa COP27 dan COP sebelumnya, dan untuk dibincangkan, dilaksanakan untuk melihat kepada roadmap tindakan supaya dia boleh dilaporkan pada COP seterusnya. Bukankah laporan itu sepatutnya sudah ada di COP28 ini? Kerana di COP26 dan juga COP27 di Mesir dan juga di Glasgow sebelum itu, banyak yang sudah dirangka untuk melihat kepada ketetapan perjanjian Paris 2015 itu. Bukankah sepatutnya menjelang hujung COP28 berakhir pada 12 Disember ini, kita sepatutnya sudah ada success story setidak-tidaknya dan juga angka-angka dan juga data kontribusi setiap negara-negara terlibat dalam pelepasan karbon dan sebagainya. Apa yang kita boleh fahami, Datuk Seri, kat situ? Ada pelaporan berkaitan daripada negara-negara tentang NDCs. Tetapi saya melihat tak banyak. Tak semua negara-negara telah pun menyediakan NDC mereka. Okey. Dan juga dari segi isi kandungan NDC tersebut, saya dipaham pada COP27 kami buat analisis, ada kenaikan dalam 60% isu-isu perbandaran dibawa masuk ke dalam laporan NDC. Tetapi yang sebenarnya perubahan iklim itu berlaku di kawasan bandar lebih daripada luar bandar, kerana penduduk lebih kurang 65% global population di bandar. So di sini ada pelaporan, bukan tak ada pelaporan. Saya melihat kepada mesti diperdalamkan lagi, mesti diperbanyakkan lagi laporan, sebab tak semua negara telah menyediakan pelaporan yang sepatutnya disediakan dan dihantar kepada pada kami. Komitmen itu masih lagi boleh dipertikaikan. Tapi saya nak bergerak ke belakang sedikit. 30 November lepas, apabila dibuka COP28 ini, satu yang dapat dilihat sebagai satu sejarah apabila adanya persetujuan untuk mewujudkan dana bencana iklim. Ini khususnya untuk sumbangan daripada negara-negara maju, khususnya untuk membantu negara-negara rentan yang terkesan akibat perubahan iklim. Komen Datuk Seri mengenai perkara ini. Ini lama diperjuangkan, tapi komitmennya kali ini bagaimana kita lihat juga? Saya berterima kasih kerana telah pun dinyatakan komitmen untuk menyediakan dana. Sebab perkara dana ni dah lama dibincangkan, dah lama, bukan COP28, COP27 saja, dah lama. Tetapi tidak dilaksanakan. Daripada COP27 dikatakan loss and damage. Dan sebanyak lebih daripada 412 juta
disediakan dan di mana dana tersebut. Dan saya berterima kasih kalau betul lah COP28 ini untuk melihatkan untuk mengimplementasikan, melaksanakan dana yang telah pun dijanjikan. Alhamdulillah. Itu adalah mungkin satu kejayaan, satu outcome yang penting. Tapi kita tengok di akhir apakah COP28 ini kita mesti melihat kepada apakah tindakan untuk pelaksanaan itu. Kita perlu melihat isu-isu ini dengan lebih detail di akhir nanti masa resolusi. Datuk Sri, satu perkara ialah hal pasal perubahan iklim, tindakan yang dilakukan di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini akhirnya dilapiskan dengan keputusan yang bakal dilakukan oleh pembuat dasar. Ada politiknya yang cukup besar di situ. Kalau kita mengambil contoh dana bencana iklim ini juga, ada negara-negara tertentu sebelumnya begitu vokal dalam hal perubahan iklim. Tapi apabila komitmen untuk dana contohnya tidak sebesar yang vokal itu. Dan juga bagaimana kita melihat ini masanya, mungkinkah ada satu cara mekanisme untuk bukan meletakkan hukuman tapi meminta kepertanggungjawaban negara-negara anggota tertentu khususnya. Betul. Sebab kita telah pun membincangkan tentang dana ini telah lama. Dan perubahan iklim ini banyak dihadapi oleh negara-negara yang tidak bernasib baik, saya tak kata miskin, the least developing countries dan juga least developed countries. Banyak dana-dana ini diperlukan padahal mereka tidak pun mereka cuma mengembangkan kesan pada only 2% daripada 2% saja daripada kesan-kesan bencana alam ini. Tetapi mereka tidak mendapat dana. Tapi saya juga ingin menyarankan, pertama sekali dana ini disalurkan. Apabila dana ini disalurkan, mesti ada satu mekanisme untuk melihat dan monitor, mengawasi perbelanjaan pelaksanaan dana ini di peringkat local government ataupun dekat negara-negara yang menerima, supaya dana ini dapat dilaksanakan, dapat dibelanjakan kepada perkara-perkara ataupun kepada perkara-perkara dan orang-orang yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. I think ini amat penting. Bukan hanya bantuan one-off, tetapi dari segi polisi, membentuk polisi kepada setiap negara. Dan itu yang sering kali menjadi jurang masalah dan juga cabarannya itu. Datuk Sri, dalam satu perkara juga, COP28 ini juga apa game changer yang kita dapat lihat? Kolaborasi dan juga sinerginya itu. Ketika kita bertemu di Istanbul, malah sebelum ini di Kenya, Datuk Sri dah mengatakan bahawa kerja secara silo tu sering kali berlaku malah di peringkat global seperti ini. Tapi di COP28, bagaimana kita melihat dananya penting, perbandarannya ambil kira, polisi di peringkat climate change itu diambil kira, perundangannya ada. Apa yang kita melihat sedikit sebanyak perbezaan di COP28 ini dan juga bagaimana kita nak bergerak ke arah kehadapan? Perbezaan yang ketara yang saya nampak di COP28 ini adalah semalam dilancarkan local climate action summit di peringkat local government. COP28 adalah yang pertama local climate action summit yang melibatkan multi stakeholders, terutamanya 15 mayors ataupun datuk bandar bercakap. Inilah saya satu-satunya yang kejayaan yang saya sering promote, di mana saya sebagai executive director menjadi co-chair local action summit ini bersama Michael Bloomberg dan COP28 presidency. Ini satu kejayaan saya nampak. Sebab COP28 telah pun melibatkan stakeholders, melibatkan private sector, local government, melibatkan indigenous people, orang-orang yang terlibat di peringkat akar umbi. Ini satu, pada pendapat saya, satu kejayaan. Sebelum ini tak ada local action summit di COP. Yang kedua, kita akan mengadakan kali yang kedua ministerial high level meeting. Kali pertama di Sharm el-Sheikh, kali kedua di Dubai, di mana Ministry of Environment, Minister of Urbanization, private sector, local government and community akan duduk bersama pada 6 Februari 2012. Dan saya amat besar hati di mana Menteri
Perumahan dan local government, local development kita, YB Ngah Komeng Malaysia telah pun jadi co-convener among 5 co-convener yang terlibat pada 6 hari bulan nanti. Dan satu lagi yang saya kata kelainan dia, diharapkan pada 6 hari bulan nanti akan ada ministerial resolution dan akan dibincang the main COP negotiation. Dan saya harap elemen dari segi local government dan juga melihat climate change ini dalam satu integrated manner, holistik dan satu ekosistem dibawa ke negotiation di COP dan akan menjadi satu resolusi yang untuk dibawa ke seterusnya. Itu satu perkara yang penting. Tahniah juga atas usaha dan juga hasilnya insya-Allah ni nanti. Datuk Seri, satu perkara juga apabila kita melihat kepada local government climate action contohnya. Ini menuntut juga kepada hal-hal pengurusan perubahan iklim turun di lapangan di pelbagai peringkat. Ada negara-negara tertentu yang lebih kehadapan dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan perubahan bencana iklim, sudah meletakkan sasaran-sasaran tertentu. Contoh nak buat rumah, daripada segi cat sehinggalah spesifikasi solar dan juga kepada bagaimana mengurangkan haba itu sudah ada dan juga difahami oleh masyarakat dan juga penduduk. Tapi itu mungkin kurang di negara-negara tertentu. Malah kalau di Malaysia juga kita belum lagi dengar itu sebagai satu yang mainstream. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana sebenarnya ini menuntut local government untuk proaktif dan juga melihat bahawa ini agenda yang bersama untuk dibawa bersama masyarakat. Okey. Itu yang saya katakan tadi, yang penting di sini, outcome yang penting di COP28 ini adalah berkaitan dengan Local Climate Action Summit yang semalam untuk membawa masyarakat dan juga Datuk-Datuk Bandar, governors ke COP supaya mereka lebih memahami apa itu climate change, apa yang perlu dibuat, apakah governance ataupun undang-undang ataupun building guideline yang perlu dibuat bila mereka balik ke negara masing-masing. Mereka tahu apa masalahnya, tapi mungkin dari segi resolusi ataupun kepakaran, kurangnya kepakaran. Jadi di sini saya nampak di mana private sector dan juga UN Habitat ataupun UN entities yang lain perlu bekerjasama. That's why kalau tahun ini, kalau Cik Zul tengok kami punya pavilion, kami tak ada pavilion just UN Habitat. Kami letak multi-level urbanization and development pavilion bersama dengan yang lain. So kita percaya kepada multilateralism. Kita percaya pada multi-level action. Ini yang penting. Itu kita telah lihat. Ini kali pertama kita bekerjasama dengan local government, local LGMA, local government municipal authorities, combine sekali dengan UN Habitat. Dan kepakaran ini banyak dibincangkan di dalam pavilion dan side event. Saya harap selepas ini akan adanya follow through dari segi leadership, dari segi untuk training, dari segi governance, penyediaan seperti yang Cik Zul kata tadi, dari building guideline, dari segi even integrated planning. Di mana kita nak letak industri, di mana kita nak letak commercial, di mana kita nak letak perumahan, dan juga dari segi governance, dari segi pentadbiran dan management. Yang ini perlukan training, perlukan kaki tangan dan juga finance. Apabila finance itu dibagi, mesti ada ketulusan. Seperti yang kita selalu bincangkan di Malaysia, mesti ada ketulusan, amanah dan juga integriti. Ini adalah melaksanakan dana yang telah pun diberi kepada negara ataupun local government masing-masing. Satu perkara lain ialah hal mengenai dana, duit, belanja ini sentiasa sangat penting. Kerana kita menyebut mengenai kita nak mengurangkan dan tidak mahu suhu tu naik sampai 2 darjah Celsius dan juga bertahan di 1.5 walaupun tak cukup baik lagi. Ini menuntut kepada semua pihak, khususnya para peniaga ataupun business person dan juga syarikat-syarikat besar untuk mengubah cara mereka membuat bisnes. Ramai yang menyebut mengenai ESG, ramai yang bercerita mengenai green investment dan sebagainya. Banyak juga janji-janji dilakukan oleh pihak-pihak korporat tapi tidak diterjemahkan kepada bentuk tindakan. Satu ialah they comply but not invest, contohnya.
komen Datuk Sri dalam hal ini, dan juga bagaimana mereka tidak hanya menunggang kepada branding green itu semata-mata, tapi terjemah kepada action dan ada blueprint yang nampak jelas sebenarnya. Yang apa yang dikatakan green polishing. Ya, just green. Saya setuju di mana di sini banyak lagi yang perlu kita laksanakan, terutamanya bukan hanya di peringkat kerajaan tetapi juga di peringkat private sector, di mana private sector perlu melaksanakan dan juga perlu pada sini jujur lah dalam melaksanakan apa yang you preach ataupun yang dinyatakan, yang dijanjikan. Dalam di sini perlunya melihat kepada, saya selalu menyatakan bahawa setiap kali kita kena rethinking, kita kena fikir semula. Contohnya dalam private sector, katalah dalam perumahan. Kalau sebelum ini mereka mengadakan ataupun membina rumah menggunakan cara konvensional, kita ada innovation, kita ada new ways of doing things. Kita tak boleh lagi, COVID-19 dah tunjuk kat kita is no business like usual. So di sini dari segi contohnya dari segi material, bagaimana material yang nature, kita kata nature based solution, or the slogan, mana kita nak translatekan kepada reality. Dari segi contoh material, dari segi perancangan, dari segi di mana nak dapat dari segi reka bentuk perumahan. Saya ambil di sini perumahan sebab satu shelter adalah main priority untuk UN Habitat, dan perlunya kita melaksanakan apa yang kita janjikan. Dan untuk melaksanakan ini bukan hanya green polishing, dan bila kita laksanakan mesti ada data, mesti ada analisis, dan mesti ada report card dia, auditnya menyatakan bukan hanya setakat saya telah melaksanakan ESG, environment, social and governance, dan inilah produk saya, tetapi mesti ada ini mesti ada diberikan, dibentangkan laporan-laporan ini evidence based, bukan hanya cakap. Dan ini adalah amat penting di semua peringkat, di peringkat government, di peringkat private sector, ada juga di peringkat community. Community mengatakan, saya rasa behavioural change is important for climate change. Di mana saya sebagai individu dan juga Cik Zul sebagai individu melaksanakan secara family, secara individu terhadap climate change ini, itu adalah penting, dan kita kena masukkan juga ke dalam education system kita untuk membentuk pemahaman dan juga ketua-ketua negara yang akan datang. So ini dalam baru-baru ini saya juga ada berkesempatan berbincang dengan di Universiti Islam Antarabangsa masa saya punya anugerah baru ini. Saya mengatakan kita kena tengok silibus di universiti ini, adakah dia align dengan apa yang dikendaki, graduan-graduan kita dikendaki oleh negara-negara dan juga perubahan-perubahan yang terlibat sekarang. So ini adalah yang penting, holistic and integrated. Saya tertarik apabila kalau kita imbas semula pada 1 Disember lepas ketika di Pavilion Turki tempoh hari, apabila kita menyaksikan keberangkatan Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama dengan wanita pertama Turki, dalam titah ucapan Tuan Raja Permaisuri Agong menyebut bahawa generasi saya dalam titah ucapan tuanku mungkin agak kurang arif mengenai perubahan iklim, tapi sesuatu perlu dipelajari daripada generasi baru. Dengan pada ketika itu tuanku memberikan contoh kepada anak-anak baginda pemangku Raja Pahang yang begitu aktif dalam hal berkaitan dengan green action dan juga perubahan iklim. Jadi bagaimana kita melihat tu, Datuk Sri? Sentiasa tidak terlambat untuk memperbaharui, untuk belajar dan juga memulakan tekad yang baru. Contohnya kalau bagi ibu-ibu di rumah, solution untuk zero waste itu boleh dimanfaatkan dengan mudah, dan ini boleh dilakukan oleh semua. Pada pandangan Datuk Sri, bagaimana pendidikan itu, tadi betul sistem pendidikan anak-anak kita, tapi yang tak berapa muda pun sentiasa boleh memulakannya. Saya percaya pendidikan itu bermula di rumah. That's why saya kata behavioural change bermula pada diri sendiri. So saya amat berterima kasih pada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Permaisuri yang hadir juga semasa World Cities Day di Istanbul, dan juga semalam di Turki Pavilion, dan telah pun cuba untuk melaksanakan dan juga menyarankan the youth yang proaktif dan memberi contoh kepada pada anak dia. So ini adalah amat penting sebab
kalau kita tengok dari segi contoh zero waste, dia bermula dari rumah. Bagaimana kita segregate? Dia bermula dengan composting. Contohnya kita ibu-ibu di dapur. Adakah ibu-ibu di dapur kan campur adukkan dalam satu plastik, lepas tu ikat, lepas tu kita berpendapat bahawa kalau saya tak ada sampah, apa kerja PBT tak ada kerja lah, makan gaji buta lah. Tak boleh. Kita kena melihat kepada kalau mereka tidak ada kerja, apa kerja yang lebih baik untuk dibuat untuk sebagai alternatif. Ini adalah amat penting. Itu saya rasa saya amat terima kasih pada Yang Dimuliakan Maha Mulia Tunku Puan Sri telah pun menyarankan orang-orang muda ini untuk bersama bangkit menyelamatkan planet kita. Sebab planet kita hanya satu saja. So, ini adalah amat penting. Yang kedua adalah dari segi saya kata tadi, action is more than just words. Ini adalah penting. Tindakan tu adalah amat penting, bukan hanya untuk cakap saja. Dan tindakan ini amat penting kerana ini adalah satu perkara yang amat kita nak lihat bukan hanya di Malaysia dan juga di peringkat global. Ini adalah amat penting. So yang ketiga saya punya key messages adalah kita perlu melihat kepada perubahan iklim ini sebagai satu ekosistem berdamai dengan alam. Inilah realitinya. Kita tidak ada lagi dah alam yang baru sebagai satu dan ekosistem ini bermula di rumah, lepas tu di community, lepas tu di local government, dan lepas tu di negara dan juga di peringkat global. Jadi tidak ada alasan atau mengatakan apa yang berlaku di peringkat global di Dubai ini tidak ada kena-mengena dengan di rumah. Tidak ada alasan. Itu semua tanggapan yang salah. Tapi Datuk Seri, akhirnya sekali, secara peribadi, bagaimana kita meletakkan berjaya tak berjaya COP28 ni? Apa kriterianya secara peribadi Datuk Seri? Saya punya kriteria sama ada kita nak melihat berjaya ke tidak, daripada saya telah pun terlibat dengan COP ni sejak COP 24 semasa saya jadi Yang di-Ketua Majlis Perbandaran Seberang Perai. Saya ada di Fiji. Saya pun bercakap benda yang sama, tapi mungkin di dalam different aspect. Dan kalau kita lihat di masa saya di Fiji, masa tu COP 24, penglibatan local government dan community. Alhamdulillah, COP 28, COP 24, 25, 26, 27, COP 28 alhamdulillah semalam ada berjaya. Cita-cita my dream telah pun ada Local Climate Action Summit bersama dengan co-chair bersama dengan Michael Bloomberg dan juga COP28 Presidency Excellency Sultan. Alhamdulillah. Itu tak cukup lagi. Bercakap. Tapi apa tindakan selepas semalam? Dan saya juga amat berterima kasih. 6 hari bulan nanti akan ada kali yang kedua. Saya punya melihat kepada, kalau nak dilihat pencapaian COP28 ini, kita kena melihat apakah tindakan yang perlu diambil oleh setiap negara. Semalam telah pun dilancarkan CHAMP, Climate Champion, the highest ambition partnership. Saya dipahamkan 62 negara, lebih 62 negara telah pun menjadi ahli. Kalau Cik Zul ingat, COP27 kita telah pun UN Habitat telah melancarkan search Sustainable Urban Resilient for the Next Generation, dan 5 area telah pun kita masukkan dalam search. 1, housing dan building, kedua mobility, ketiga water, keempat waste, dan yang kelima adalah investment finance dan search. Dan semalam dilancarkan CHAMP. That one political pledge. Political. Kita ada technical di 27, COP 27. Semalam sekarang political. Combine sekali political dengan technical. Saya nak tengok COP 29, COP 30. Ini contoh kejayaan. Ini contoh kejayaan. Report card perlu dibentangkan. Bukan hanya cakap lagi dah. Kita nak report card apa yang telah pun contohnya apa yang telah dicapai di Malaysia. Apa yang dicapai di Southeast Asia, ASEAN, di Afrika, di Latin America, di Europe. Kita nak tengoklah report card tu, tak mau lagi nak bincang lah. Dan kalau di report card tu, apakah cabaran, apakah yang telah dapat dicapai, dan apakah langkah seterusnya untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam perjalanan
untuk melaksanakan janji-janji ataupun outcome resolusi daripada COP28. Pelajaran akan dapat dilahirkan kat situ dan juga kita belajar daripada kesilapan ni kalau ada. Kalau janji ada. Yes. Terima kasih banyak Datuk Sri kerana Sama-sama. sudi bersama kami Sama-sama. di panas terik di Dubai ini. Terima kasih kerana Sama-sama. sudi bersama kami. Sentiasa masa yang terbaik dan juga dapat pengalaman dan juga ilmu baru. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jika ada pandangan, ada cadangan, ada cerita anda sendiri, teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com dan juga di platform media sosial kami. Sekian saja saya dan juga Azila Salim bawakan liputan dan juga perbincangan di COP28 yang kami bawakan dari Dubai, UAE.